Bak kata hamka, kalau hidupmu makan dan minum, tidur dan beranak pinak, apalah beza kamu dengan binatang, kata hamka. Daripada kita kena fikir, aku nak mati lagu mana besok, malaikat mak nak ambil nyawa aku, lepas tu aku nak duduk sorang-sorang di alam barzah, gelap. Kalau aku tak ada cahaya, kalau aku tak ada Quran, aku tak ada amalan, aku mampus. Lepas tu aku nak berdiri telanjang bogel di bumi mahsyar, anak lari, bini lari, ayah tak ke mana, nafsi-nafsi. Lepas tu kita amal, aku nak main lagu mana. Benda ni kita kena fikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sambung ayat yang ke-12 Suratul Buruj. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna batsha rabbika lasyadid. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya azab Tuhanmu terhadap orang-orang yang kufur engkar amatlah berat. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, ayat 12 Suratul Buruj yang kita sambung bacaan pada malam ini adalah merupakan sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quran
yang menerangkan atas sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengazab dan menghukum manusia. Cumanya kita perlu memahami bahawa golongan-golongan yang dihukum dengan azab yang amat berat dan pedih ini hanyalah kepada mereka-mereka yang termasuk di dalam golongan yang kufur dan engkar, tak termasuk orang-orang yang beriman. Kerana orang-orang yang beriman memahami dan mengerti tugas dan peranannya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman tahu seperti mana yang ditulis oleh almarhum Ad-Doktor Fathiyakan di dalam kitabnya Madza Ya'ni Intima'i lil Islam, di bawah bab Muslim di sudut akidah. Antara yang dia tulis ialah orang-orang yang beriman itu tahu apa tujuan Rasul diutus Allah. Walaupun Rasul itu manusia seperti dia, tetapi walaupun dia manusia, dia adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul innama ana basyarum mithlukum. Al-ayah. Oh, ada dua ayat tu dalam Al-Quran. Pertama, ayat terakhir Al-Kahfi. Dan yang kedua, ayat ke-6 Fussilat. Dua ayat dalam Quran. Pangkal ayat dia sama, ending dia lain. Apa dia? Qul, katakan wahai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum, aku ni manusia serupa kamu juga. Itulah Nabi, orang seperti kita, makan, minum, sedih, ketawa, bergurau, tidur, itulah Rasulullah. Tetapi yuha ilayya, ikut dia sebab yuha ilayya, bahawa aku diwahyukan Allah. Wajib ikut Nabi. Orang beriman dia faham benda ni, sebab Rasul nama Muhammad ini dia terima wahyu, kita kena ikut dia, dan kita hanya membaca wahyu. Dia terima, kita baca. Tuan-tuan muslimin muslimat, almarhum Ad-Doktor Fathiyakan sebut dalam bab itu, orang beriman tahu apa tujuan Rasul diutus, iaitulah menyedarkan mereka tujuan mereka hidup. Untuk apa hidup di dunia? Kenapa Allah cipta kita jadi manusia, tak jadi binatang? Kenapa Allah taklif kita dengan beban amanah? Orang beriman dia evaluate, dia kaji habis benda ini,
supaya hidup dia di dunia ada nilai. Bak kata Hamka, kalau hidupmu makan dan minum, tidur dan beranak pinak, apalah beza kamu dengan binatang, kata Hamka. Binatang juga makan, minum, tidur, beranak pinak. Tiba-tiba kita manusia macam tu perangai. Apa beza? Sampai tak pernah bertanya, untuk apa aku ada di planet nama bumi ni? Untuk apa Allah kirim para rasul? Untuk apa Allah hantar Al-Quran? Orang beriman, dia main benda ni dalam minda pemikiran dia, dan dia akan sampai kepada suatu titik nama dia taqwa Allah. Allahu Akbar. Ini mesti ada, tuan-tuan. Barulah hidup kita bernilai. Jangan jadi hidup ni kosong hampa, habis-habis mati, dah tak tahu apa. Hidup ni tak tahu, mati habis, dah kena jawab dengan Allah, nak kena rembat di alam barzah. Na'udzubillahi min zalik. Maka orang beriman dia cukup steady. Sebab itulah bila kata orang beriman, jadi kita tengok azab orang kufur. Bila kata orang beriman, tu dia yang Nabi sebut, masalul mu'min laka masalin nahlah. Allahu Akbar. Hadis sahih, Nabi kata orang beriman ni perumpamaan dia seperti seekor lebah. Tu Nabi sebut, laka masalin nahlah. Kita ni jadi orang beriman, ibu ayah, muslimin muslimat, kita mesti fikir kita ni macam seekor lebah. Nabi kata apa? Akalat tayyiba wa wada'at tayyiba wa waqa'at lam tukthar walam tafsud. Allahu Akbar. Ringkas hadis. Nabi kata orang beriman ni exactly macam seekor lebah. An-nahl laka mathalin nahlah. Apa sifat lebah? Nabi sebut pertama, akalat tayyibah, dia makan benda baik. Allah. Lebah dia makan benda baik. Lebah tak hurung najis, tu lalat. Lebah pergi cari apa? Nektar bunga. Dia cari nektar dulu. Bunga tu ada nektar, ada sari bunga dia, nama nektar. Bukan madu, bukan madu bunga. Bunga tak ada madu. Proses dulu baru jadi madu. Kalau bunga ada madu, tak payah beli madu lah, kunyah bunga lah. Lebah dia ambil nektar sari bunga. Tu Allah sebut, wa auha rabbuka ilan nahli. Ya Allah, ya Tuhan, dan Tuhanmu telah mengilhamkan pada lebah, anittakhidhi minal jibali buyutan. Panjanglah ayat tu, 68, 69 An-Nahlu. Dia terbang. Kalau kita belajar sikit tentang lebah, lebah ni dia cari bunga, Allah bimbing dia pergi cari bunga tu. Bila seko ni dia tahu, dia dah dapat sense nektar di bunga tu, sari bunga tu dia tahu ada situ. Maka lebah yang seko ni akan menari-nari. Dia ada bahasa, body language dia akan dancing. Dia menari untuk menarik perhatian
setakat yang kita baca tentang lebah, menarik perhatian 8 ke 9 ekor lebah yang lain untuk datang menghampiri dia. Dia menari tu, kawan 8, 9 ekor ni follow dia. Jumpa dah, dia kata. Geng kita jumpa dah. Next, what happen? Yang jumpa tadi ni akan sedut nektar. Sari bunga dia ambil. Bila dia sebut nektar, 8 ekor yang belakang ni tunggu. Campur dia 9. So bos yang mula ambil nektar ni, dia akan passing mouth to mouth, mulut ke mulut. Lebah yang ambil nektar ni passing mulut lebah nombor 2. Dia ngam-ngam, dia kunyah-kunyah sikit, dia passing lebah nombor 3. Allahu Akbar. Lebah nombor 3 tak tunggu dah, dia passing lebah nombor 4, mouth to mouth, sampailah lebah nombor 9. Kenapa tak passing pada lebah nombor 10? Sebab lebah nombor 10 isap okok. Tak layak. Lebah nombor 10 isap okok, tak aci. So takat 9 je. Dia passing sampai nombor 9. Nombor 9 ni lah akan terbang balik ke sarang. Dan dia akan proses sumbat masuk dalam perut dia. Enzim perut dia akan bercampur dengan nektar madu sari bunga tadi. Barulah dia luahkan, baru jadi madu lebah. Simpan dalam sarang. Proses itu berjalan. Allah, Subhanallah, Maha suci Allah. Baca surah An-Nahl. Bukan satu surah tu cerita bab lebah. Mana ada? Ayat 68, 69 tu ya. 2 ayat ya cerita lebah. Mana sarang dia? Kemudian yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Nanti keluarlah dari perut lebah itu minuman yang menyembuhkan penyakit manusia. 2 ayat je, tapi the whole surah nama dia An-Nahlu, supaya kita berfikir. Bukan kata maha agung, maha hebat Allah, tetapi hadis Nabi sebut orang beriman macam seekor lebah. Pertama, akalat tayyibah, dia makan hak baik. Orang beriman tak makan rasuah. Orang beriman tak terlibat makau scam. Orang beriman tak rembat duit judi. Orang beriman tak ambil duit orang, tak makan riba. Dia akalat tayyibah, dia makan semua hak baik. Dia bekerja cari rezeki halal. Itu orang beriman. Yang kedua kata Nabi, wa wada'at tayyibah, lebah mengeluarkan yang baik. Sebut dah tadi madu lebah, manisan lebah. Syifa'ul linnas, sembuh penyakit manusia biiznillah. Orang beriman, dia keluar yang baik, ucapan dia baik, dia bercakap aja orang dapat manfaat, dia bertindak aja orang dapat manfaat. Dia buat apa pun orang dapat manfaat. Ni dia buat bercakap ya, habis kelang kabut orang. Kan? Kelang kabut habis orang. Bila mana orang tak elok bercakap, bertindak, cempera, habis orang. Lebah, dia keluar yang baik. Orang beriman macam tu. Dan yang paling mahal last Nabi sebut, wa waqa'at lam tuksar walam tafsud. Lebah kata Nabi, dia tidak mematahkan dahan, dia tidak merosakkan bunga. Allahu Akbar. Itulah orang beriman. Dia tak rosakkan orang ramai, dia tak rosakkan masyarakat. Dia tak rosakkan bunga. 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 Dia tak ros
Dia tak cemperakan orang, dia bertindak dengan baik, dia bertindak dengan penuh keimanan, dia suka tengok orang jadi baik, dia tidak mematahkan dahan, kata Nabi, dia tidak merosakkan bunga itu. Itulah lebah. Allahu Akbar. Kita mau jadi macam lakamathalin nahlah. Muslimin dan muslimat sekalian, itulah orang beriman. InsyaAllah orang macam ni syurga Allah menanti dia. Ni orang kufur. Tafsir pimpinan Ar-Rahman sebut yang bakal kena azab. Azab pula syadid. Syadid makna keras, syadid makna berat, syadid makna amat menyakitkan. Wallahu syadidul iqab dalam satu ayat. Dan Allah bila dia menghukum, bila dia mengazab, syadid, sakit, berat. Na'udzubillah. Tuan-tuan muslimin muslimat, tanyalah orang yang dah sembuh COVID-19. Tu tanya dia azab dia lagu mana. Tu baru di dunia kita minta berlindung dengan Allah, minta berlindung sungguh. Tu tanya dia, dia kata payah bernafas kan, pernapasan jadi pendek, semua sendi-sendi sakit kan, sendi semua sakit, telan-telan sakit tekak. Tapi rokok boleh isap lagi ustaz. Tu yang mahal tu. Rokok steady lagi walaupun napas dah semput. Sebab itu tambahan oksigen bagi dia. Lagu tu pun isap rokok ni. Macam bayang. Cristiano Ronaldo pun kena COVID-19. Cuba fikir ustaz. Tara Ronaldo seminggu, jangan kata seminggu, sehari gaji dia berapa? Dia punya dribble bola, ya Rob, kaki tu mah tak tahu nak habaq. Kalau tuan-tuan ingat Spain lawan Portugal World Cup yang lepas, aku simpan lagi video tu, aku ingat. Video ketika mana Portugal ketinggalan 3-2. Tuan-tuan ingat tak free kick Ronaldo tu? Ya Allah, ya Tuhan, dia ni memang Allah bagi hebat sungguh. Dekat nak habis dah time waktu tu, dia bagi tu bucu belah kiri. Free kick dia tu 3 sama, referee tiup whistle, selesai. Ingat lagi momen tu. Bagaimana dia selincah itu pun COVID-19 singgah kat dia. Tu Tara tak isap rokok. Hai isap rokok aku tak tahu. Tuan-tuan, bahaya. Cuba tanyalah orang-orang yang dah sembuh. Oh, dia kata ustaz, azab ustaz. Kita baca kisah mereka. Sakit sendi, susah bernapas, demam tak kebah, sakit tekak, selera makan potong habis. Cek-cek positif. Bila sembuh, alhamdulillah. Cuba tanya pengalaman. Mulut ni azab. Jangan kata kena COVID. Kalau tuan-tuan muslimin muslimat ingat, 3 zon Anggerik, Mawar, Kenanga di Sungai Petani. Saya Bandar Laguna, jauh, tak kena. Hak kena kuarantin, kena PKPD, diperketatkan 2 minggu. Zon Mawar, Kenanga dengan Anggerik, 3 ni bila mereka bebas, anak-anak murid saya 14 hari bebas PKPD, belakang hospital Sungai Petani. Itu kawasan zon Mawar, Anggerik, Kenanga. Mereka kena 2 minggu PKPD. Habis-habis tu mereka jumpa saya masih ingat 16 September hari Malaysia, Kenduri. Saya pergi Kenduri di Bidung, jumpa anak-anak murid yang baru habis kuarantin PKPD di rumah. Jumpa saya, ustaz. Saya kata gelang potonglah. Potonglah ustaz. Tak ada dah. Gelang pink potonglah. Jangan duduk rapat-rapat dengan aku, kata potong gelang lu. Kita saja kacau. Kalam pertama depa apa? Ustaz,
macam keluar pada neraka, Ustaz. Lega. Bila masuk neraka? Kalam depa tu macam baru keluar neraka. Tuan bayang azab lagu mana? Azab lagu mana? 2 minggu duit ada, belanja tak boleh keluar. Tu yang hantar bantuan kita pun pakat tolong, hantar makanan kerajaan negeri pun turun, Yang Amat Berhormat Sanusi turun personal bagi bantuan. Tapi kalam mereka ialah kalam azab, punya terseksa 2 minggu tak boleh keluar. Tu pun duk cari lorong tikus, 2-3 orang kena cekuk juga. Tu jenis geng tikus. Jenis lorong tikus ni, geng tikus dia tahu boleh cekuk. Perangai huduh. Hak jenis nak melepak kedai kopi ni pun dikira orang. Lepas dengan gelang-gelang pink tu sekali. Allahu Rabbi. Kalam pertama jumpa Kenuri 16 September. Dia kata, Ustaz, keluar pada neraka. Astaghfirullah. Saya kata, hampa pernah masuk neraka? Tak lah, azab, dia kata. Tak tahu nak buat apa. Pintu depan, pintu belakang, kona kanan, pintu jamban. Tak. Macam kita kena PKP awal dulu. Lagu tu separuh gila. Muslimin dan muslimat. Nak bayang macam mana azab Allah? Nak bayang macam mana azab neraka? Na'udzubillahi min zalik. Maka Allah peringatkan kita bahawa nanti, saya nak baca satu ayat, bahawa nantinya ketika nanti kita semua dikumpul Allah di bumi mahsyar, marilah kita merenung sebentar. Ayat 106 juzuk 4 Ali Imran. Saya baca yang itu untuk kita jadikan pengajaran. Allah berfirman, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Tuan-tuan muslimin muslimat, bila baca ayat ni, tolong termenung sekejap, tolong renung sekejap, tolong berfikir sebentar. Itu nilai baca Quran. Sebab tu bila baca Quran, baca sama dengan mata hati. Jangan baca di mulut sahaja. Walaupun di mulut tu kita dapat pahala dah. Bi'ashri amsalihah, 1 huruf dapat 10 pahala kebajikan Allah bagi. Betul, itu hadis Nabi. Tapi tadabbur Quran, membaca dengan mata hati, adalah tuntutan Allah. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Ada satu ayat dalam surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Apakah kamu tidak boleh tadabbur Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau hati kamu aku dah kunci mati? Berat. Waktu bila baca Quran, di samping kita ikut disiplin jasmani dan rohaninya dengan berwudu. Berwudu kita elok-elok, menghadap kiblat kalau dapat. Ini adab, adab kesopanan. Kemudian merasakan haibahnya Al-Quran. Yang kita baca ni bukan ucapan manusia, ia ucapan Allah. Tak tergambar zat keagungan Allah, tak tergambar. Ini kalam Allah. Kita panggil kalam lafzi, kalam lafaz dalam bahasa Arab, bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan Arab yang jelas. Allahu Akbar. Kenapa Arab? Kerana Nabi bangsa Arab. Di sisi Allah ada ke alif,
Ada ke jim, ada ke ba, nehi. Tak ada. Sebab Allah zat. Kerana alif, ba, ta itu makhluk. Tulis. Itu makhluk. Allah zat. Maka kalam Allah takkan sama dengan makhluk. Habis ni bahasa Arab, tu kena mengaji tauhid. Panjang cerita dia. Quranan Arabian, Quran dalam bahasa Arab, kerana Nabi orang Arab. Anda faham tu? Kalam maknawi lain, kalam lafzi lain. Kalam maknawi di sisi Allah, tak ada huruf, tak ada suara, tak ada macam makhluk, macam kita bercakap ni, tak ada. Sesuai Allah bercakap dengan zat dia, tu dia panggil kalam maknawi. Ni yang kita baca ni kalam lafzi, lam fa za, lafaz. Kalam lafaz. Kalam lafzi pada Nabi Dawud namanya Zabur. Kalam lafzi pada Nabi Musa namanya Taurat. Kalam lafzi pada Nabi Isa namanya Injil. Kalam lafzi pada Rasulullah namanya Al-Quran. Anda faham tu? Tetapi itulah zat yang bercakap sesuai dengan zat kebesaran dia. Maka bila baca Quran, baca sekali dengan mata hati. Baik, cuba tuan-tuan renung sekejap ayat 106 Ali Imran. Pangkal ayat tu seram dah kita. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Allah cerita apa? Allah cerita secebis senario padang mahsyar. Apa berlaku di bumi mahsyar? Semua kita tahu, kitab amalan, titian sirat. Takut tuan-tuan, jangan main-mainlah cerita akhirat. Sebab itu orang beriman, dia memandang kecil keletihan dunia. Orang beriman, dia memandang kecil musibah dan keletihan dunia. Sebab orang beriman memandang dengan mata hatinya bahawa di sana ada musibah keletihan yang paling dahsyat, namanya akhirat. Sebab itu orang beriman tak heran. Dia mai susah sikit dunia, dia kata akhirat lagi teruk. Dia tak heran. Maknanya dia tidak memberatkan dunia tu atas dia. Dia tak jadikan isu dia susah di dunia tu sampai dia down habis. Tak. Sebab apa? Sebab dia fikir akhirat teruk lagi dahsyat. Saya selalu sebut contoh, kita kena saman speed trap. Orang beriman sakat speed trap pergi bayar. Apa masalah? Dia bagi pula 3 bulan. Kalau bukannya kena tu kena bayar besok, tak bayar dia buh penjara. Masuk geng Covid pula mampu kita. Plaster tembok pula. Na'udzubillah. Dah 3 bulan kumpullah duit sikit. Lepas tu pula jumpa apa nama ni pegawai, kita boleh rayu. Saya berapa kali kena saman. Sampai polis trafik tu kata, ustaz, kalau ustaz bawa poster ceramah tu lagi cantik, lagi dapat murah. Polis trafik dia nak tolong kita. Saya kata, maaf lah tuan, saya nak pergi ceramah, saya nak cepat. Dia potong-potong dengan 100, daripada 150 dia bagi 70. Biasalah. Apa yang kita nak rasa Allah kena saman mati lagu, anda fikir akhirat lah. Ini benda yang kita kena fikir. Sakat dunia Allah pergi bayar pisat lah. Kalau anda nak bayar pergi mahkamah, sembang dengan hakim. Tak, maaf tu hakim, saya duit tak ada. Cakap tu terang dengan hakim. Hakim akan tanya, hang bayar berapa, hang mampu bayar? Saya setakat RM20 boleh ha? Teruk sangat kata hakim.
Ada lah duit nak beli rokok, mampu kena tangkap terus. Hakim pun dia ada budi bicara. Kalau nak pergi mahkamah, hampilah, tak payah bayar, pergi mahkamah. Cakap dengan hakim, duit tak ada. Kita tak mau lah orang kata badi mahkamah ni, kita tak mau. Jadi bayar. Saya pernah kena 300 on the spot. Anak murid JPJ minta maaf Ustaz, ni tak boleh nak kita tolong, kena bayar penuh. Tak apa, aku bayar. Bayar 300. Kena lepas tu warak lah. Lepas suruh laju. Lepas tu warak lah. Ini benda dia. Kita kena fikir dahsyatnya barzah, dahsyatnya mahsyar, sehingga kan insya-Allah hak kita kena di dunia ni kita rasa kecil. Daripada kita kena fikir aku nak mati lagu mana besok malaikat mak nak ambil nyawa aku. Lepas tu aku nak duduk sorang-sorang di alam barzah, gelap. Kalau aku tak ada cahaya, kalau aku tak ada Quran, aku tak ada amalan, aku mampus. Lepas tu aku nak berdiri telanjang bogel di bumi mahsyar. Anak lari, bini lari, ayah tak ke mana. Nafsi. Lepas tu kita amal aku nak main lagu mana. Benda ni kita kena fikir. Allah, ya Tuhan, tuan-tuan. Secebis tuan-tuan renung ayat 106 Ali Imran. Allah kata, ingat yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ingat pada hari di bumi mahsyar tu ada dua wajah. Wajah kita, wajah muka kita dua. Pertama abyad, putih, baydun, putih. Kedua aswad, hitam. Sekarang tuan-tuan nak wajah mana? Tak payah jawab, semua kita nak putih. Allah sebut, ingat yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Lagi saya sambung ayat dia. Kamu ingatlah akan hari, kata Allah, kamu berdiri depan aku di bumi mahsyar, wajah kamu dua color, satu putih, satu hitam. Cuba bayang Zat. Cuba bayang Zat, muka hitam macam negro duk langgak pintu Masjid Haram tu. Akulah puak-puak ni penin kita. Gamak dia geram kot. Covid payah sangat. Mek ni puas hati kita. Tu cari penyakit semua tu. Dibawa kereta, tak tahulah kot dia nak tawah dengan kereta kot. Tawah dengan kenderaan sah ke? Sah. Orang tak praktik lah. Nabi tawah ni unta. Tawah dengan kenderaan sah, tak ada apa. Gila lah nak tawah dengan kereta, habis orang langgak semua. Kok lah ada mak rempik Arab mana masuk India punya angkat kona elok tawaf. Sah tak? Sah. Semua polis cukup awal lagi. Mana cik? Tak tahulah dia nak praktik hukum ke apa. Kita pun tak tahu. Dia pergi rempuh sampai nak relai pintu. Haru betul. Macam-macam perangai akhir zaman. Tuan-tuan, hitam muka dengan wajah putih, mana kita nak? Tentulah kita nak wajah putih, wajah berseri, wajah yang basah dengan wudu, wajah yang sujud ke tanah kepada Allah, wajah yang matanya melihat Al-Quran, wajah yang matanya melihat benda-benda baik, melihat keagungan kebesaran Allah. Allah sebut, sambung ayat. Allah kata, fa ammal ladzina waddat wujuhuhum
akafartum ba'da imanikum. Itu dia. Kepada orang yang wajah dia hitam, ayat yang sama 106, kepada orang yang wajah dia hitam, na'udzubillah ya Allah, kami minta berlindung ya Allah, anak cucu keturunan ibu ayah kami mohon berlindung dari berwajah hitam di bumi mahsyar-Mu ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kepada yang berwajah hitam Allah bertanya, akafartum ba'da imanikum, kenapa kamu kufur? Ini dia ayat. Akafartum, kenapa kamu kufur? Ba'da imanikum, setelah kamu beriman. Tengok, hang dah kenai dah Nabi, hang dah tahu dah baiknya Islam, betulnya Islam, hebatnya Islam, hang dah beriman elok dah, tiba-tiba hang kufur, dipengaruhi oleh kawan-kawan yang jahat, dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang sesat. Kononnya inilah yang betul, Islam tak betul. Sebab itu Allah bertanya, ba'da, ada kalimah ba'da, akafartum ba'da imanikum, ada kalimah ba'da, sesudah. Kenapa engkau kufur engkar sesudah beriman? Azan, carry on. Alright. Kenapa engkau kufur sesudah engkau beriman? Apa makna ayat? Tolong istiqamah, tolong minta dengan Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ayat 8, ayat 8 Ali Imran, wahai Tuhan kami, la tuzigh, tuzigh makna paling, jangan palingkan hati-hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri petunjuk kepada kami. Tolong ya Allah, jangan palingkan hati-hati kami setelah kami kenal Islam, kami cinta masjid, kami sayang majlis ilmu, kami kasih pada ulama, kami hendak Islam yang benar, yang syumur. Ya Allah, tolong jangan palingkan hati-hati kami. Minta dengan Allah. Sebab Nabi kata hati kamu berada di antara dua jari Ar-Rahman. Itu balaghah. Makna duduk tengah-tengah boleh bolak-balik. Bukan Allah ada jari tak. Nabi sebut simbolik balaghahnya. Apa dia? Macam itulah. Makna Allah boleh bolak-balik. Itu yang Nabi ajar doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu dan di atas ketaatan kepada. Takut kita elok berkawan dengan ulama, dah hilang kawan pula dengan geng lawan Allah Rasul. Tak kenyayo, tak ke cerita gila nama dia. Sedangkan ulama antara golongan yang bakal diberi license oleh Allah untuk memberi syafaat di bumi mahsyar ialah ulama. Selain para nabi, selain syuhada, ialah para ulama. Sebab itu hidup mesti paut ulama. Sebab itu hidup mesti menyokong ulama, mesti bersama para ulama. Jangan tinggalkan mereka. Walaupun ulama tidak 100% maksum. Siapa yang maksum? Nabi ya. Kita tak maksum, sahabat tak maksum. Khalid ibni Walid pernah kena belasah dengan Nabi. Bila? Dalam satu meeting perang, Nabi tak hadir, Khalid chairman meeting.
Bila meeting biasalah bagi pandangan apa semua. Bilal Ibn Rabah bagi pandangan, atau pengurusi boleh saya bagi pandangan, kata Bilal. Apa jawab Khalid? Saifullah, pedang Allah. Gelaran dia pedang Allah, bukan rokok Benson. Gelaran dia pedang Allah. Dia kata apa? Diamlah hang, budak hitam. Dah lah hitam, beranak pula pada mak hitam. Allah. Ucapan Khalid Saifullah menghina Bilal. Dia apa? Dah lah hitam, mak pun hitam, confirm dah hitam di Afrika. Bilal maksumkah Khalid? Tak. Sahabat yang Allah redha tetap ada kelemahan. Bilal menangis, mengadu pada Nabi. Nabi panggil Khalid, Nabi taruh Khalid. Sayyidina Ali pernah menghina Abu Zar. Nabi panggil Ali. Nabi belasah sebab Abu Zar tu bekas gangster. Abu Zar Al-Ghifari. Ghifar tu geng 07 Cak Loncoy, Caukit Road. Jangan cari pasal. Dia kepala gangster. Abu Zar tu ketua gangster Puak Ghifar. Ni dia muka parut. Tiba masuk Islam. Kawan tobat habis dah. Tobat habis dah dia. Ali gura-gura ada benda Ali lepas kalam. Kecil hati Abu Zar. Nabi panggil Ali, Nabi taruh walau sepupu dia. Tak sempurna. Yang maksum Nabi seorang. Namun sahabat tetaplah radhiyallahu anhum. Allah redha. So ulama tak maksum. Ulama ada salah silap. Tapi dalam perkara yang membabitkan akidah, membabitkan halal haram, membabitkan izzah kemuliaan Al-Quran dan hukum hakamnya, wajib kita bersama ulama. Wajib. Kena taat selagi tak menyanggahi Allah dan Rasul. Tuan-tuan taat tak kat mak ayah tuan-tuan? Dekat bapak lah. Saya pak dah meninggal tahun 91, 29 tahun dah. Saya yatim piatu, mak meninggal tahun ni 27 Februari mak meninggal. So saya yatim piatu alias yatim kematu. Tak ada dah. Yatim piatu ni belum balik. Kita bercucu dah tu yatim kematu lah. Kan siapa ada pak, kita taat pada pak kita. Pak kita maksum ke? Boleh durhaka kepada pak? Tak boleh. Pak kita maksum ke? Ni dia balik rokok pak pun. Walaupun pak balik rokok, kena taat tak kat pak? Kena. Wabil walidaini ihsana. Kepada kedua mak bapak kamu kena buat baik. Dia rokok, dia lantak ke dia lah. Kalau boleh nasihat lah. Kita pula gaji 200 sebulan, habuang rokok pak. Mak 200, ayah 200. Mak nak beli baju kurung Sabela. Yang tak payah gosok tu. Pak beli rokok. Kena taat. Walaupun tak maksum, maka mesti bersama dengan para ulama. Tu yang kita takut. Sebab itu Allah tanya, kafartum ba'da imanikum. Awak apa ni? Kenapa kamu kufur ba'da iman? Kum tu antum lah, kamu semua. Kenapa kamu kufur lepas kamu beriman? Ada kalimah ba'da. Makna mereka kenal Islam, mereka beriman, tapi melencong pula dah. Tu yang kita takut. Sebab itulah kena minta dengan Allah istiqamah. Sebab Nabi warning, ada orang sejengkal lagi amalan dia nak masuk syurga kan? Hadis tu popular. Dia dengan syurga sejengkal. Dekat-dekat nak mati, buat amalan ahli neraka. Dekat-dekat nak mati tu,
Dia tak tahu nak mati bila. Duk menyembang, duk fikir dengan kawan dia. Kita ni tak ada lain, masjid, kuliah, masjid, kuliah. Menek tarah telinga kita, menek sakit. Tambah ustaz mai Sungai Petani tu rokok tak habis-habis. Kan? Ish, boring lah. Saya sekali mau kena disco, kita buh dengri tengok. Kan, umur 60 lah. Buh dengri tengok, pakai t-shirt bagus punya, badan six pack elok, ketui elok, rambut belah tengah. Buh Vespa, pidang dut. Lampu ni dia bagus nak kepak pinggang malaikat maut mai. Baboy. Baru nak kepak pinggang, baru nak iyalah dangdut. Mana tengok aku dangdut. Nak mampui. Baru nak kepak pinggang malaikat maut mai, mampui. Dah hitam. Tapi tu dialah ending kita, na'udzubillah. Sebab tu kata ulama, hidup ni dinilai ending tu. Takut kita. Ada orang kata Nabi punya hantu sejengkai lagi nak pergi neraka, punya jahat. Dengan tak semayang, dengan tak kenai masjid, dengan tak kenai kuliah, sedekah kedekut tak hidung masin, mampus punya orang. Lama-lama termenung duk balik rokok kat rumah, duk termenung seorang, aku ni sampai bila lah ni? Sampai bila lah aku nak jadi macam ni? Orang lain ke masjid, aku tu dia lah, tak habis-habis kelak malam, tak habis-habis ke Danuk lah, Danuk tutup sempadan pula, rindu dia kata. Kan? Tak ada orang nak bagi makan kat depa bunyi pun. Tak ada orang nak bagi makan kat depa kepala otak hang. Rindu Danuk bunyi pun tak ada orang nak bagi depa rezeki. Kemas bercakap. Aku sampai bila lah. Ingat dengar ada kuliah start motor sampai tengah jalan nak pergi masjid, tengah jalan rimbat dia orang mati. Nabi kata dia pergi syurga. Itu yang kita takut. Sebab itu kita mengharapkan kepada Allah dengan husnul khatimah. Tetapkanlah kita atas jalan. Dan jangan bimbang. Kata ulama, kalau awak tu Allah tetapkan ahli syurga, hidup awak tu memang hidup masjid lah, hidup elok lah, insya-Allah. Jangan bimbang lah. Jangan berubah hati. Jangan duk teringin dandut pula. Saya pergi patah pinggang riuk baru tahu. Bawa hospital, terperanjat doktor. Lah, Tok Bilal lah. Mampui. Muslimin dan muslimat, orang yang wajah hitam, Allah kata ba'da imanikum, lalu Allah kata fadzuqul azab. Hampa rasalah azab. Fadzuqul azab. Hampa rasa azab. Siapa dia? Yang kufur selepas dia beriman. Jaga, minta dengan Allah husnul khatimah dan minta istiqamah dalam hidup. Tetap atas landasan akidah yang benar. Insya-Allah syurga kita selamat. Itu dia. Dan Allah kata, wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Ayat selepas dia 107. Dan orang yang wajah dia putih, fi rahmatillah, dia dalam rahmat Allah. Tuan-tuan, jangan bimbang no. Bercahaya wajah kita besok di mahsyar, putih elok, Allah jamin rahmatillah. Hampa duduk bawah rahmat aku. Jangan bimbang. Dia mai kitab tangan kanan, insya-Allah. Dia suruh lalu sirat, lepas insya-Allah. Jangan bimbang. Dia timbang amalan kita baik elok insya-Allah, sebab wajah putih rahmatillah, insya-Allah. Maka inilah dunialah tempat memutihkan wajah-wajah kita, insya-Allah. Jangan bagi dia hitam. Walaupun di dunia kulit kita hitam, tak apa. Allah yang bentuk kita, Allah yang buat warna kulit kita, tak apa. Yang penting akhirat. Muka kita mau putih melepak, bercahaya, maka tak ada jalan melainkan mengikut dasar Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. 64 An-Nisa, tak adalah aku utuh rasul itu melainkan aku mau rasul itu ditaati. Jangan duk sambut maulid saja tapi kita lempak ajaran Rasulullah. Maka kita kena kasih siapa yang Nabi kasih, kita kena lawan siapa yang Nabi lawan, kita kena benci siapa yang Nabi benci. Itu dia. Hidup kita seperti itu, ada pedoman, selamatlah dunia dan negeri akhirat. InsyaAllah sambung bulan hadapan. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. InsyaAllah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Jaga SOP elok-elok. Barat daya ni ada kes kan, jaga elok-elok. Aku pun tadi semayang kat luar, pintu kena kunci. Tak apa, saya no problem. Undang-undang kena patuh kan. Kita ni India punya tolak scan habis lah. Bagus punya My Sejahtera punya, bagus punya scan. Ni awak pintu ni pi belah kanan. Kali member abang kunci Ustaz, ada kes. Tak apa, semayang kat luar. Tak jana ikut undang-undang, tak ada masalah. Jaga. Kami hari ni Kedah satu kes. Cantik. InsyaAllah. Semualah Allah angkat insyaAllah, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Pelan-pelan dan kes pun agak-agak turun. Kluster pun kluster yang kekal, tak ada tambah kluster. Cuma tunggu kluster rokok kan. Kluster ramai-ramai, macam-macam bunyi kluster. Kluster rokok, tak tahulah kok ada. Mudah-mudahan diberkati Allah, berkat kita kuliah, berkat kita doa, Allah angkat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma asrif 'anna hadzal bala wal waba ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.